rahmatan lil alamin. Bersama kita di Konti IKIM FM untuk bersama dengan rakan pendengar. Tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru. Senada je warna biru. Masya-Allah. Dan hari ni Ustaz, tapi rasa nak balik aktif sebab kenapa? Meja ni sama dengan baju. Ustaz, jangan tu Ustaz. Jangan balik Ustaz. Yang penting ilmu tu Ustaz. Warna tu hanya sebahagian je daripada kehidupan Ustaz. Dan hari ni cakap tentang sebahagian daripada kehidupan kita. Sebenarnya diam tak diam, kehidupan kita ni dalam 24 jam sebahagian besarnya dengan satu perkara, iaitu tidur Ustaz. Betul tak Ustaz? Betul, insyaAllah. Cakap tentang tidur, hari ni kita nak membicarakan tentang tidur ni lah, untuk sama-sama kita kenal cara hidup yang betul, cara tidur yang betul dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang lebih positif dan lebih sihat, insyaAllah. Awalan ni Ustaz, pengenalan kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah bicarakan tentang, kita ta'rifkan tentang rahmatan lil alamin itu sendiri. Dan pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah kita akan cuba kaitkan dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan setiap hari. Apa kaitannya dengan rahmatan lil alamin? Okey. Yang pertama, kita bicara yang lepas tentang antara salah satu yang disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan itu adalah sebab Allah berikan agama Islam tu kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Itu tanda kasih sayang Allah dengan Allah mengutuskan Nabi, dan Nabi SAW bawa Islam kepada kita. Itu tanda rahmatan, maksudnya sebagai tanda kasih sayang Allah, dan Nabi membawa satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Okey. Sebab itu kalau kita takrifkan ad-din, itu ada banyak takrifan kita boleh takrifkan. Antara yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas ialah ad-din itu boleh ditakrifkan sebagai at-turuq. Turuq ni maksudnya jalan-jalan. Dalam bahasa Inggeris biasa kita dengar ialah perkataan way of life, cara hidup. Sebab itu ad-din ini dia bukan agama hanya untuk ibadah semata-mata, kan? Tetapi kalau kita fokus tentang ibadah, sebenarnya ialah ibadah berasal dari kalimah abdun, kan, hamba. Jadi ibadah adalah satu proses pembuktian bahawa kita hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar hamba, kita laksanakanlah ibadah-ibadah yang wajib. Itu adalah tanggungjawab kita selaku hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ya'budun. Ya'budun kita boleh takrifkan dengan dua. Pertama, beribadah kepada aku. Yang kedua adalah memperhambakan diri pada aku. Jadi kita sebut, laksanakan semua ibadah ni adalah untuk membuktikan kita hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau kita takrifkan ad-din itu, dia adalah cara hidup. Jadi kita kena mengikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita benar-benar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rujuk tentang perkataan at-turuq ini, jalan-jalan ini, kita bukan ambil Islam ni hanya pada pernikahan. Kita ambil Islam hanya pada kematian. Mana boleh pilih-pilih. Tak. Sepatutnya kita hidup atas jalan yang telah digariskan oleh Islam semuanya. Sebab itu saya sangat tekankan dari sudut bahasa, kita kena ambil tahu tentang istilah-istilah dalam agama Islam. Ada istilah yang kita tidak boleh terjemah dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan adil. Adil ini kalau kita takrifkan dalam bahasa Melayu kita ialah sama rata, kan? Tapi adil sebenarnya kalau ikut takrifan Islam ialah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masya-Allah. Kan? Jadi kalau kita ada anak kan pergi sekolah. Okey, anak yang sekolah menengah kita bagi RM1 sama dengan anak yang pergi sekolah kebangsaan. Sebab sekolah kebangsaan tak mahal, kan. Lepas tu budak kecil tak boleh pegang banyak pun. Tak boleh bawa duit banyak-banyak, tilang, kan. Jadi untuk kita kata kita adil, kita berikan juga RM1 pada abang dia yang sekolah menengah dia tempat, kan. Kesian RM1 tak makan apa, kan. Mungkin sandwich dia boleh dapat sebenarnya. Tapi itu tak adil sebenarnya. Kalau ikut takrifan Islam, adil ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya ialah abang mungkin RM5, kan. Adik mungkin RM1, RM2, kan. Tapi kalau kita berikan adik lebih daripada RM1, RM5 contohnya, sama dengan abang. Nak adil, katanya, kan? Sama rata. Sebab itu
kita kembali pada tuntutan daripada kalimah ad-din itu sendiri, iaitu at-turuq, cara hidup. Okey. Jadi pada pagi ini insya-Allah, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan bermula rasional sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kajian selama 5 tahun yang saya buat, sedikit hasil daripada kuliah maghrib, kuliah subuh melalui kitab Syama'il Muhammadiyah kan. Jadi kita ni Allah, ustaz dah tak terkenal sangat, lepas tu macam mana nak dudukkan orang dengar kita punya kuliah kan. Kita terpaksa bawa satu perkara yang baru. Kita bukan sekadar baca hadis dan kita terjemahkan hadis tersebut dan syarah mengikut syarah hadis tersebut, tetapi kita kena pergi luar kotak. Maksudnya yang sekarang ni masyarakat kehendaki, iaitu mereka nak fikir secara rasionalnya kan. Di sebalik tu kenapa? Sebab itu anak-anak kita pun sekarang ni diajar di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah, iaitu dipanggil KEBAT kan. Aras tinggi, pemikiran aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi bila ibu dan ayah, bila anak-anak sudah sampai tahap berfikir aras tinggi, ibu dan ayah juga harus berfikir aras tinggi. Betul. Kan? Sebab nak bersama-sama itu kan. Ya. Berfikir aras tinggi. Sebab kalimah takbiratul ihram. Kita tahu takbiratul ihram Allahu Akbar kan. Tetapi takbir tu memang istilah kepada kalimah Allahu Akbar, tapi tuntutan daripada kalimah takbir adalah membesarkan Allah. Walaupun suara kita tak kuat. Jadi kalau orang kata takbir, kita Allahu Akbar, orang tu lagi kuat, takbir, kita lagi kuat kan. Tapi sebenarnya takbir tu bukan suara kita yang kita kena kuat kan. Bukan nak dibesarkan suara kita. Ya, hati kita. Sejauh mana kita membesarkan Allah SWT. Kita angkat takbir Allahu Akbar, baru beli kasut malam. Kasut baru Ustaz. Kasut baru kan. Lepas tu lupa sembunyikan Allah. Biasa kalau kita, orang lelaki masuk masjid solat Jumaat, sebelah tangga sini, sebelah tangga sana. Asingkan. Ya. Kalau orang nak curi, tengok sebelah aja, dia tak jadi curi. Tu kadang-kadang pun dia curi sebab perempat kata kau tak ada, aku pun tak ada. Kau tak dapat, aku pun tak dapat. Dia sebelah aja kan. Okey. Jadi kadang-kadang macam tu. Bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dia terlupa simpan kasut dia. Dia kata Allah, hilanglah kasut aku ni kan. Sebab terlupa sembunyikan. Jadi tuntutannya mana? Maksudnya dia angkat takbir Allahu Akbar tu membesarkan Allah tu mana? Kan mulutnya memang membesarkan Allah, mulutnya sebut Allahu Akbar. Hati dia kan kepada kasut tadi. Tetapi sejauh mana dia membesarkan Allah dari hatinya. Sebabnya ibu dan ayah juga kena kebat ya, kena berfikir aras tinggi. Kita bukan lagi ikut macam agama tradisi ataupun kita tak mengkaji tentang agama kita, rugi kita. Sedangkan agama inilah rahmatan lil alamin, tanda kasih sayang Allah untuk kita semua insya-Allah. Okey. Hari ini kita nak bicara tentang yang di permulaan ni ialah waktu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut daripada hadis Aswad bin Yazid. Dia kata sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang solat Nabi pada waktu malam, bil lail. Dan berkata Aisyah, faqalat kana yanamu awwal al-lail. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Thumma yaqumu, kemudian Nabi bangun, fa idza kana min as-sahri aw tara, bila dekat-dekat nak waktu sahur ataupun biasanya orang bangun untuk waktu sahur, Nabi melaksanakan witir, kemudian Nabi mendatangi tempat tidurnya. Kalau Nabi berhajat kepada isterinya, ketika itulah Nabi akan melaksanakannya. Dan bila Nabi mendengar azan, Nabi akan segera bangkit. Dan kalau Nabi dalam keadaan junub, Nabi akan mandi wajib. Kalau tidak, Nabi akan berwuduk dan keluar untuk mendirikan solat subuh di masjid. Okey. Daripada hadis ni kita dapat ambil kesimpulan bahawa Aisyah menyebutkan bahawa Nabi SAW ini kana yanamu awalal lail. Nabi ni tidur awal malam. Nabi tidur awal malam. Apa rasional ataupun apa hikmah yang kita dapat ambil daripada tidur awal malam ni? Yang pertama sekali, kalau kita bincang dari sudut ibadah ataupun bincang dari sudut akhlak, inilah cara Nabi beribadah. Satu. Yang keduanya, tidur malam itu sebagai persediaan untuk Nabi bangun malam. Kan? Tidur awal dapat bangun awal. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidur pukul 1:30 kan, kita baru nak tidur. Nak bangun tahajud. Awalnya mana tu? Yang jadinya tahajud. Tahajud. Sebab sedar-sedar lagi 5 minit nak habis waktu subuh.
Astagfirullahalazim, lagi 5 minit berlari dia kan ambil. Tu solat, itu namanya tahajud. Dia bukan solat tahajud. Solat tahajud ni dia berasal kalimah tahajjada yang bermaksud bangkit daripada tidur. Jadi solat tahajud tu adalah solat bangkit daripada tidur. Syaratnya kena tidur dulu lah. So, syaratnya mesti tidur dulu, itu afdal, tapi kita boleh juga laksanakan sebelum kita tidur. Tapi dari sudut bincang, dari sudut afdalnya ialah kita bangkit daripada tidur. Sebab kalau tak ada huruf ta itu, hajjada dia bermaksud tidur, tahajjada bermaksud bangkit daripada tidur. Jadi bila solat tahajud itu adalah solat kita bangkit daripada tidur. Kan? Tahajud pun dah hujung-hujung subuh dah. Memang itu tahajud nama dia kan. Macam solat zuhur. Ibu-ibu dan ayah sekalian, solat zuhur dia asal kalimah zahara. Zahara ni kan terang dan nyata. Dalam hukum tajwid dipanggil izhar. Jadi solat dia waktu terang dan nyata, matahari tegak atas kepala, hanya tergelincir kan masuknya waktu zuhur. Sebab itu dinamakan dia solat zuhur. Zuhara atas asal kalimahnya. Terang dan nyata. Kalau mendung jangan pula tak solat. Kita tak mendung, terang kan. Tak boleh. Dah masuk waktu dah tu. Betul. Yang pentingnya gelincir matahari masuk waktu kan. Itu sebenarnya. Okay. Jadi ini cara Nabi beribadat. Tidur awal untuk bangun malam. Dan secara tak langsungnya, tidur ini adalah tidur yang mendatangkan pahala untuk kita. Oh, macam mana datang pahala tu, Ustaz? Sebab kita niat untuk bangun malam. Niat untuk solat malam, bangun solat malam. Jadi tidur kita semuanya dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang membezakan antara ibadah dan adat, macam kita makan. Kenapa makan? Sebab lapar. Bila lapar, kita makan kerana lapar, sekadar kita makan ikut kebiasaan kita kan. Kita hanya dapat kenyang. Tapi kalau kita makan ini untuk kesihatan tubuh badan, untuk kita terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berbakti kepada manusia yang lain, makan kita, setiap biji nasi yang kita makan tu dapat pahala daripada Allah Taala. Masya-Allah. Kan? Jadi kita kena jadi bijak kan? Ya. Kita kena bijak. Ya. Jadi yang membezakan antara ibadah dan adat adalah niat. Jadi kalau kita niat tidur awal kan, nak tengok bola tengah malam, dia hanya dapat tengok bola je lah kan. Tapi kalau kita tidur awal malam kan, sebab kita nak bangun tahajud kan, lepas tu nak tengok bola tak apalah kan, nak bangun tahajud, kita dapat pahala sepanjang kita tidur. Sebab kita niat untuk bangun awal, bangun untuk tahajud tadi. Itu dari sudut ibadah, dari sudut akhlaknya. Okay. Yang keduanya, Nabi mengajar kita pembahagian malam untuk tidur kan. Jadi dibagikan kepada 3. Yang pertama waktu untuk tidur kan. Kemudian yang kedua adalah waktu untuk beribadah. Nabi laksanakan 12 rakaat solat tahajud dan 1 witir. Dan kalau Nabi buat 8 rakaat dengan 3 witir kan. Dan witir itu bukan solat penutup. Witir itu bermaksud ganjil. Jadi wasyaf'i wal watr kan Allah sebut dalam Quran. Syaf'i itu ialah genap, watr itu adalah ganjil. Jadi solat witir adalah solat ganjil. Kadang-kadang timbul persoalan kita, kalau buat solat witir sebelum tidur, boleh tak bangun buat solat tahajud? Kita dah tutup dah kan? Tak, dia bukan tutup. Sebenarnya solat witir itu adalah solat ganjil. Solat ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, dan paling banyak Nabi pernah buat 11 rakaat solat witir kan. Tapi dalam hadis-hadis yang lain Nabi banyak sebut kalau Nabi laksanakan 12 rakaat solat tahajud, 1 witir. Kalau Nabi laksanakan 8 rakaat solat tahajud, 3 witir kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah ada waktu untuk berehat sebenarnya. Masa waktu malam tu? Tak, okey, kita tidur. Tidur tu memang keperluan badan kita. Kemudian kita masa yang kedua adalah masa untuk kita bangun dan beribadah. Sampai waktu sahur tu kita berehat. Sebelum masuknya waktu subuh. Okay, sebelum masuknya waktu subuh. Itu adalah antara tidur yang disunahkan. Waktu imsyak tu lah, waktu kalau kita sahur biasa pukul 5 kan. 5.40, 5.45 masuk subuh, sekali 5.54 subuh kan. Jadi 5.30 ataupun 5 hingga 5.30 tu adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur Nabi akan baring untuk berehat. Bukan tidur, berehat. Maknanya baring untuk betul. rehatkan badan macam tu. Cuma ada disebut bahawa ada cara-cara Nabi tidur sementara tunggu waktu azan berkumandang. Yang pertama disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahawa Nabi menegakkan tangannya, Nabi mengiring sebelah kanan. Kemudian Nabi menegakkan tangan kanannya
dan tidur di atas tapak tangan kanan. Maksudnya tangan kanan ini sebagai tongkat kepada muka Nabi, kepala Nabi SAW. Kalau anda kata Nabi terlelap, akan jatuh kan. Sebab memang bukan waktu untuk tidur kat situ sebenarnya. Kan, sebab itu Aisyah pernah tanya Nabi SAW kan, dia kata kamu tidur ke ya Rasulullah? Dia kata tak, yang tidur mata aku tetapi hati aku tidak tidur, kata Nabi SAW kan. Sebab ialah kalau kita pun tidur time tu Yati, rasa-rasanya 8.30 baru bangun. So, akan nyenyak sebab waktu sedap untuk tidur. Ya, kita dah bangun tahajud kan. Lepas tu nak tidur balik. Okay. Tapi ada caranya sebenarnya. Tu antaranya yang Nabi buat adalah Nabi menegakkan tangannya dan tidur di atas tapak tangan kanan. Kan macam ni. Macam bertongkat macam tu. Tongkat macam ni. Kan? Menongkat. Okey. Itu cara Nabi tidur selepas daripada Nabi tahajud sebelum masuknya waktu subuh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua ialah Nabi baring terlentang. Kan? Tapi kalau boleh dielakkanlah dari atas katil yang empuk tu. Takut kita tidur lena kan. Okay, yang terbaiknya kita tidur di tempat kita solat tu. Baring kan. Dengan kita terlentang, tangan kita letak atas dada. Bukan macam ni lah, macam kiam tu. Bukan macam kita nak solat tu. Kita siku kita jejak lantai. Letak tangan dada. Lepas tu kaki kanan menindih kaki kiri. Silang. Okey. Dikesan bahawa bila kita kaki kanan tindih kaki kiri kan, itu adalah kunci kepada punggung kita. Kalau seorang tu tidur dengan keadaan punggungnya berubah, akan membatalkan wuduk. Papan punggung dia kan. Jadi kaki yang disilangkan tu sebagai kunci kepada punggungnya supaya tidak berubah kedudukannya, dan tidur tersebut tidur yang tidak membatalkan wuduk. Ini cara Nabi tidur sementara menunggu waktu subuh. Kan? Jadi bahagian yang ketiga ni dipanggil waktu rehat Nabi SAW. Waktu rehat Nabi SAW. Jadi Nabi mengajar kita bagaimana nak bagikan malam. Yang pertama ialah waktu untuk tidur. Nabi tidur awal malam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu ibadah Nabi SAW. Kan? Disebut dalam hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga dari kitab Syama'il Muhammadiyah, disebutkan bahawa Nabi tidur awal malam dan Nabi bangkit sedikit sebelum 1/2 malam ataupun sedikit selepas 1/2 malam. 1/2 malam bukan pukul 12 malam. Sebagaimana yang kita panggil midnight kan. Tengah malam tu 12, sebab itu adalah waktu pertukaran jam daripada AM kepada PM. PM kepada AM kan. Okey. Tu pertukaran waktu tu. Tapi dalam Islam sebenarnya 1/2 malam tu diukur daripada waktu maghrib pukul 7 suku, dan waktu syuruk sekarang pun lebih kurang 7 suku. Berarti 1/2 malam adalah pukul 1 suku, 1:15 malam. Itu 1/2 malam. Jadi Nabi tidur awal malam, ya, Nabi tidur awal malam. Kemudian Nabi akan bangkit sedikit sebelum 1/2 malam. Berarti Nabi tidur selepas solat Isyak, kita kata pukul 9, okey. 10, 11, 12, 1 Nabi bangun. Ataupun sedikit selepas 1/2 malam, pukul 2 Nabi bangun. Saya terbaca satu di blog Dr. Profesor Dr. Halina Siraj. Dia sebut bahawa tidur 1 jam sebelum jam 12 malam kan, kita dapat kualiti tidur 2 jam selepas jam 12 malam bersamaan. Jadi kualiti tidur kita lebih sejam daripada kalau kita tidur selepas jam 12 malam. Baik. Okey. Jadi kalau kita lihat, kita kira sama-sama. Nabi SAW tidur selepas Isyak. 9 tadi awal malam kan, lepas Isyak. Okey. Pukul 9. 10, 11, 12. Okey, 3 jam. 1 ataupun 2 kan. Jadi 1, 2. 3 yang awal ni macam 2 jam tidur. Kali 2 6 jam. 7 dan 8. Jadi waktu tidur yang ideal bagi seorang manusia dewasa. Masya-Allah. Kan? Sebab itu kita Nabi kualiti tidurnya sangat baik. Walaupun dari sudut jumlah jamnya taklah sampai 8 jam, kan? Tapi kualitinya seolah-olah Nabi tidur 8 jam. Jadi tidur yang sihat, tidur yang baik untuk kesihatan sebenarnya. Itu dari sudut sains pula. Kan?
Dan seterusnya kita nak kupas dia sudah apa. Artinya selepas kita berhenti rehat ketika sebab rakan-rakan kita nak hadamkan ni kan. Maknanya lepas ni kira-kira balik, ya Allah, tidur kita malam tadi, tak payah jauh-jauh, malam tadi pukul berapa kita tidur, berapa jam sebenarnya kita tidur dan memanfaatkan waktu rehat malam kita tu kan. Adakah kita dah bagikan 3 masa ni, waktu untuk tidur, waktu untuk beribadah, juga waktu rehat tu ada sebenarnya dalam tidur waktu malam kita tu. Dan kita akan berhenti rehat seketika bagi anda rakan pendengar di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini, meneruskan lagi pertemuan kita menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Alhamdulillah pagi cerita tentang tidur pukul 10 ni Ustaz. Tapi Alhamdulillah rakan-rakan kita semua jaga, sebab inilah cara terbaik untuk kita amalkan, sebab ini adalah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tadi cakap dah tadi tentang tidur pada awal malam. Awal waktu tidur, awalnya niat tidur tu untuk bangun awal tahajud kan. Lepas tu kita kena ada pembahagian malam kita untuk tidur, untuk beribadah dan juga untuk berehat sebelum waktu subuh tu masuk. Ustaz kan tiba-tiba macam mana Ustaz, saya try lah Ustaz, pukul 9 tu tak ngantuk lah tu hal. Keduanya masih banyak lagi urusan, pukul 11 pun kadang-kadang tak tidur lagi. Macam mana tu Ustaz? Sebelum Ustaz sambung yang lain-lain lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjawab soalan Yati tadi tentang bagaimana orang yang memang kadang-kadang bukan dia tak boleh tidur Yati sebab tugas, contohnya sebagai doktor yang shift malam atau kan, dicadangkan ikut sunnah yang seterusnya adalah qailulah. Qailulah maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil nap lah. Jadi kita kena ambil yang power of nap tu, maksudnya kebaikan tidur siang. Okay. Cuma ikut kajian tidur siang tu jam berapa sebenarnya? Disebut bahawa daripada jam 12 tengah hari sehingga jam 3 petang. Sebab tidur lepas asar pun tak elok juga kan. Jadi 12 tengah hari hingga 3 petang. Itu waktunya lah. Waktunya. Okey. Sebab kalau kita rujuk ada tu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an kan, dan disebutkan bahawa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi masih hidup bersama kami, kami ini qailulah dan makan tengah hari pada hari Jumaat selepas daripada solat Jumaat. Jadi selepas daripada solat Jumaat tu dalam 2.30 kan. Itulah waktu kita tidur untuk qailulah, hanya pada hari Jumaat. Bukannya di tiang-tiang masjid ketika khutbah Jumaat. Ya. Minta maaf. Betul kan, di tiang-tiang masjid. Itu okey di tiang-tiang masjid. Sedar lagi Yati. Ada di perkarangan, di beranda luar masjid, di serambi masjid. Kalau dengan angin sepoi-sepoi Ustaz. Betul, satu kadang-kadang dah kejut dah bang. Dah komat dah. Dia pun ramai ingat dah bangun dah. Keluar dari masjid tengok macam tu kedudukan, rupanya tak solat Jumaat. Kan punya lena tidur kan. Punya lena tidur. Okey, jadi tapi kesilapan kita apa? Kita makan sebelum solat Jumaat tu. Kalau ikut dalam hadis yang disebut oleh Anas bin Malik bahawa Nabi pun makan selepas daripada solat Jumaat. Kan sebab apa? Bila kita makan, perut kita masih dalam proses untuk penghadaman makanan. Jadi oksigen diperlukan untuk pembakaran makanan. Tak naik ke otak oksigen tu jadi ngantuk tu. Betul. Sebab itu kita tertidur kan ketika mana khutbah Jumaat kan. Itu sebenarnya. Jadi kita nak ambil, kena ikut cara Nabi SAW kan. Dan kalau bincang tentang nap pula, tentang qailulah ini, tak boleh tidur banyak pula, sebab qailulah ni maksudnya tidur yang sedikit, lebih sedikit daripada yang sedikit. Lebih sedikit daripada sedikit. Maksud dia macam ni Ustaz? Kalau kita tidur malam 5 hingga 6 jam kan, sikit daripada 5-6 jam apa? 1 jam kan? 1 jam, sedikit lagi daripada 1 jam. Iaitu ikut kualiti yang terbaik untuk nap adalah setengah jam hingga 45 minit sahaja. Dan ikut kajian bila bangun ataupun tidur lebih daripada 45 minit, seorang tu akan bangun dalam keadaan lesu dan kepalanya berat. Jadi benar macam mana lebih tidur sebenarnya. Anda bukannya kena tidur tau, anda kena nap je. Ya, sebab itu bukanlah kena tidur atas katil, kena ada bantal kan, aircon elok je. Tak, tidur atas meja kan. Waktu rehat lunch hour tu kan, pukul 1 hingga 2, ambillah masa 15 minit untuk tidur atas meja. Tidur maknanya kepala je lah. Kepala je. Untuk lelap sekejap je. Macam anda kata kita memandu kereta tengah hari panas kan, dia mengantuk. Jadi cara kita adalah kita berhenti sekejap di R&R. Kita tapi syaratnya jangan turunkan kerusi. Sebab kalau turunkan kerusi, kita mungkin akan tidur lama.
Jadi kena kursi tu jangan dibaringkan. Sebab pernah berlaku pada saya Yati. Saya mengantuk sangat daripada kampung Johor, nak balik ke Subang Jaya ketika tu, mengajar pukul 7.30 saya kena masuk sekolah, kan. Pukul 3 pagi bertolak daripada kampung. Mengantuk sangat, sampai Seremban mengantuk sangat. Jadi saya pun masuklah Haryana Seremban, nak tidur sekejap untuk teruskan perjalanan. Tapi masalahnya saya turunkan kursi, kan. Saya sedar 8.30 pagi. Alhamdulillah. Dari Seremban. Dari Seremban, dah dekat je. Nak pecut pun kan, tak sempat Ustaz. Kan 8.30 pagi. Itu istilahannya. Sebab itu nap ni ataupun tidur yang qailullah ni bukan semestinya kita tidur macam tidur malam, tak. Cukup kita merehatkan sebenarnya. Kita merehatkan mata kita, sebab otot mata kita penat, kan, merehatkan minda kita, kan. Itu sebenarnya kalau bagi yang mereka yang tak boleh tidur malam, ataupun memang jenis bekerja pada waktu malam, ambillah waktu yang dipanggil qailulah, kan, qailulah. Jadi kalau kita bicara tadi tentang hadis daripada Anas bin Malik, hari Jumaat Nabi laksanakan selepas daripada solat Jumaat, tapi hari-hari biasa selain pada hari Jumaat, sebaiknya kita laksanakan jam 12 malam ataupun sebelum masuknya waktu solat Zuhur. Itu dipanggil qailulah. Jadi ada dua tidur sunnah sebenarnya kalau kita bicara, kan. Pertama tadi ialah selepas daripada qiyamul lail, solat tahajud, sementara menunggu masuknya waktu subuh, itu adalah tidur sunnah, maksudnya tidur yang Nabi laksanakan. Maksudnya masa nak tidur tu kita memang niatkan jugalah sebab nak mengikut baginda Rasulullah SAW. Ya, betul. Sebab itu kalau kita pergi stadium pakai maflar, kan, kita boleh dapat pahala dengan kita pakai maflar. Sebab maflar itu adalah rida. Kan? Kan, rida. Tapi kita tak tahu yang itu adalah rida. Sebab dia lah kita dah terbiasa itu sebagai maflar. Kan, maflar, kan. Jadi kalau kita niatkan pakai maflar tu ialah rida, dapat pahala. Dapat pahala. Kan padahal bukanlah nak buat apa, kan. Cuma kita berniatkan itu. Ya, itu saya sebut tadi. Yang membezakan antara ibadah dan adat adalah niat. Adalah niat sebenarnya, kan. Macam kita tidur untuk hilangkan ngantuk, kita hanya dapat kepuasan tidur, tapi kita tak dapat pahala di sudut tidur tersebut. Makan kalau kita kerana lapar, kita hanya dapat kenyang tapi tak dapat pahala daripada makan tersebut. Mandi pun sama juga, kan. Jadi semuanya. Jadi kita kena kembalikan kepada Islam, kan. Sebab itu Islam ad-din, dia turuk cara hidup. Itulah rahmatan lil alamin. Setiap perkara itu ada pahalanya, bukannya sia-sia. Betul. Okey, saya sambung sikit boleh, lagi. Boleh. Okey. Ikut kajian juga, saya terbaca satu kajian daripada University of Chicago. Dia kata tidur awal ini, tidur awal malam ini dapat menurunkan berat badan sebanyak 56%. Ulang balik semula Ustaz yang tu. Dapat menurunkan berat badan sebanyak 56%. Okey, kenapa? Okey, dari sudut sains tu saya bukan pakar dari sudut sains, tapi saya ambil dari sudut logiknya, dari sudut kita boleh fikir sendiri, ialah bila kita tidur awal, dia telah bukan mematikan, tetapi dia telah melupakan keinginan kita untuk makan malam. Kan dah berpuasa dah malam tu. Ya, sebab itu kalau rujuk dalam hadis Nabi SAW, kan, Nabi tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang sampai Nabi wafat. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Malunya Ustaz. Kan? Tapi kadang-kadang ustaz susah agak. Dia ceramah pukul 11, pukul 12 bawa majlis. Kena ceramah kat Johor pula hati. Berani gam time tu. Tak makan, tetamu. Kalau kuliah muslimat pula, kan. Ni makcik ni bawa kuih ni, makcik ni, ustaz kecil ni hati pula ustaz tak ambil. Kecil hati makcik, ustaz tak makan kuih yang makcik buat. Ni bawa, insya-Allah semua kena makan. Lepas tu susah nak cari ustaz-ustaz yang kan, tu kena mujahadah sebenarnya. Dan mujahadah berasal dari kalimah juhdun bermaksud berpenat-penat, berpayah-payah, berletih-letih. Berpayah-payah lah ustaz, nampaknya, kan. Macam mana nak jaga hati orang tanpa melukakan hati orang. Betul. Ada seorang sahabat saya, dia cuti setahun tanpa ceramah kerana dia on diet, dalam diet, dalam plan diet. Memang tak ambil nasi setahun, kan. Jadi tak boleh ceramah sebab orang hidangkan nasi, kan. Hidangkan nasi, takut kan, kecil hati. Tapi itulah rezeki ustaz. Rezeki engineer lain, rezeki doktor lain, kan. Duit banyak-banyak, duit kaya. Tapi ustaz ni tak ramai yang kaya. Dia rezekinya pada makan. Pada makan. Jadi walaupun bagaimanapun sebenarnya kena jaga. Kena jaga sebab kita ni amanah dakwah sebenarnya. Untuk berdakwah. Kalau badan kita besar, main-main kita nak bangun tahajud.
sebut solat tahajud, suruh jemaah solat tahajud, dia yang terkejut banyak daripada tahajudnya. Jadi ustaz dulu kena turunkan berat badan kan, untuk ibadah sebenarnya. Turunkan berat badan bukan untuk nampak cantik, nampak sasa, tak. Turunkan berat badan untuk lebih mudah beribadah kan, lebih sihat, sihat, dapat bergerak dengan lebih baik, ustaz kan. Betul. Sebab itu sebenarnya tidur awal malam ni dia dapat mengurangkan berat badan sebab dia telah mengelakkan kita, ataupun kita panggil istilahnya dia mengawal keinginan untuk kita makan malam kan, makan malam. Sebab itu perkara ini dirujuk dalam hadis juga dari kitab Syama'il Muhammadiyah, bahawa Nabi SAW tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang. InsyaAllah. Kita kan lagi siap dah tidur ni ustaz, tiba-tiba rasa lapar, boleh bangun ustaz. Betul. Allah. Masak lagi telur goreng pun jadi. Allah kan. Jadi sebab itulah kita tak mengikut apa yang digariskan oleh Nabi SAW kan. Sebab itu rahmatan lil alamin. Okay. Yang seterusnya kalau kita kaji, dia dapat meningkatkan memori otak sebenarnya. Ya, dapat meningkatkan memori otak. Walaupun ikut kajian memori otak manusia ini, kalau sudut dipanggil data, yang maklumat-maklumat, dan kita sebenarnya dapat maklumat sehari 11,000 maklumat Yati. Masuk 11,000 maklumat, yang termasuklah yang penting tak penting. Tapi masuklah yang masuk. Sebab kita ada pendengaran, ada penglihatan. Jadi kadang-kadang maklumat tu melalui penglihatan. Macam saya tengok IKIM 91.5. Oh okey, Lembah Kelang 91.5. Itu maklumat kan. Okey, 11,000 maklumat sehari. Penting tak 91.5 FM? Penting sebab nak cari tingkat radio kan. Ada yang tak penting, contoh apa? Kan kita tengok yang tak penting kan. Tapi masuk dalam otak tak? Masuk juga. Rupanya tidur malam yang kualiti tidur malam ni dia mampu meningkatkan memori otak kita. Jadi kalau ikut data, kita boleh simpan, saya ikut pembacaan saya, ialah 30 triliun gigabyte. Wah, hebatnya untuk data. Untuk data. Tapi untuk gambar visual, otak manusia ni hebatnya Allah SWT kan, boleh simpan sehingga 70 triliun gigabyte gambar. Kalau kita ada handphone ke komputer, bila gambar banyak dia jadi berat. Jadi berat. Tapi otak manusia tak ada orang jalan tunduk sebab kepala tak berat. Tak. Itu hebatnya Allah SWT. Jadi kita dapat maklumat 11,000 maklumat setiap hari. Jadi kalau kita tak jaga kualiti tidur kita, dan kita tak betul-betul dapat tidur yang berkualiti, kita memori kita hilang kan. Sepatutnya kita boleh menghafaz Al-Quran yang baik, tapi oleh kerana otak kita terlalu penat kan, sebab kita tak beri hak pada otak kita, tak beri hak pada badan kita, jadi itu akan mampu mengurangkan dari sudut memori otak kita. Okay. Itu bercakap tentang hak ustaz kan. Maknanya kehidupan kita memang kena ada hak-hak yang kita kena lunaskan. Betul kan. Dia banyak dalam Islam. Itu Islam ni rahmatan lil alamin. Bagi orang bersin ada hak orang bersin, iaitu doakan dia. Lupa ikut kajian namanya, bila bersin jantung seorang tu berhenti, dan bila bernafas balik semula, itu kita sebut Alhamdulillah, sebab berdegup balik jantung kita. Kalau dia berhenti terus qalu innalillah kan. Alhamdulillah. Bercakap tentang Alhamdulillah ustaz, kita minta rehat sekali lagi ustaz ya. Sambil-sambil kita dengarkan Hafiz Hamidah dengan Alhamdulillah. Tentunya hanya di Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Alhamdulillah, hari ini cerita tentang tidur, adab tidur kita, nak bagaimana kita nak mengikut baginda Rasulullah SAW, manusia rahmatan lil alamin, bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di Konti IKIM FM. Ustaz sambung sikit lagi sebab rakan kita ni ada yang kata, saya ni pelupa lah ustaz, saya kurang tidur ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jawapan saya mungkin kurang tidur. Yang keduanya, kadang-kadang kita lupa ni sebab gangguan syaitan. Okay. Sebab itu kita kena minta perlindungan pada Allah SWT. Kalau kita rujuk kisah Nabi Musa berjalan dengan Nabi Yusha bin Nun kan. Okay. Ketika mana dia bawa bekalan dan dia makan bekalannya, dan baki bekalan tu, bekalan makanan ialah ikan. Dan bila ikan tu lompat ke dalam laut, dia tidak menceritakan kepada Nabi Musa tentang ikan bekal yang makan tadi lompat ambil tempatnya di dalam laut kan. Bila Nabi Musa berhenti pada satu tempat, dia kata, keluarkanlah bekalan makanan kita sambung makan. Lepas tu kata, wahai Nabi Musa, dia kata, minta maaf, syaitan telah melupakan aku untuk memberitahu kamu bahawa bekalan kita tadi, ikan tadi, telah mengambil tempatnya dalam laut, maksudnya terjun dalam laut.
Jadi mungkin yang melupakan kita adalah syaitan. Sebab itu kita kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita satu kuat ingatan kita kan. Dan kita boleh baca ayat, antara ayat yang kita boleh baca ialah sanuqri'uka falatansa kan, dan kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, falatansa, engkau tidak akan lupa kan. Itu antara kita boleh amalkan. Doa dan sujud sahwi pun boleh juga kita amalkan. Subhana man la yanamu wa la yashu kan. Yashu tu maksudnya tak lalai. Banyak antaranya kan. Doa yang khatam Al-Quran pun boleh juga. Dzakirna mimma nusina. Ingatkan aku dengan apa yang aku telah lupa, ataupun engkau lupakan aku kan. Itu antara amalan yang kita boleh buat lah untuk kita memori kita naik, insyaAllah. Cakap tentang memori ni, Ustaz kata dia boleh ke Yati sebab banyak sangat ni. Tak apa Ustaz, kita ada 11,000 maklumat boleh masuk, insyaAllah. Tapi kita sampai hujung-hujung ni Ustaz, mungkin ada kesimpulan untuk sama-sama kita. Okey, insyaAllah. Saya nak buat recap balik semula, ataupun kita ulang kaji tentang apa yang kita bicara hari ini. Ialah kita bicara tentang waktu tidur Nabi SAW. Dan untuk dapat kualiti tidur, kita pertama sekali kita kena tidur awal malam, sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis daripada Aswad bin Yazid yang bertanya kepada Aisyah tentang waktu tidur Nabi. Disebut bahawa kana yanamul awwal al-lail, sesungguhnya Nabi tidur pada awal malam kan. Itu yang pertama. Yang kedua kita bincang ialah melalui hadis tersebut memberi isyarat pada kita Nabi mengajarkan cara kita beribadah sebenarnya kan. Yang pertama sekali kita kena niatkan tidur itu untuk ibadah. Jadi tidur kita akan dapat pahala. Tidur kita dapat pahala, okey. Dan yang keduanya itu cara untuk kita bangun malam untuk solat, untuk beribadah pada waktu malam. Jadi tidur awal tu adalah salah satu cara untuk kita bangun awal kan. Kalau tak ada kekuatan macam tu untuk tidur awal, kita dah bincang tentang qailulah tadi kan. Kita tak cukup tidur kita. Qailulah itulah yang akan memberikan kualiti tidur pada kita dan menyebabkan kita bangun malam. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa bagi orang yang melazimi solat malam, hendaklah dia tidak meninggalkan qailulah. Masya-Allah. Kan? Dia punya saling kaitan itu. Ya, jadi untuk bangun malam selain pada tidur awal, qailulah juga penting sebenarnya kan. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kita pembahagian malam yang terbaik. Pertama, untuk tidur, ada masa untuk tidur. Yang kedua adalah ada masa untuk ibadah. Dan ketiga, ada masa untuk kita merehatkan minda kita, badan kita selepas mana kita melakukan qiyamul lail tersebut ataupun tahajud tersebut. Kita berehat sementara sebelum masuknya waktu solat subuh. Okey. Jadi itu insya-Allah kita boleh bincang. Itu baru waktu-waktu. Kita tak cerita lagi tentang tata cara tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makluman awal nanti, minggu depan kita akan bicara tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum baginda tidur. Antaranya berwuduk, bercelak, kita celak, bangun tidur kan. Bangun tidur nak pergi sebenarnya keluar, bercelak sebelum tidur disebut dalam hadis. Dan nanti kita bincang tentang apa rasionalnya, apa hikmah dan apa manfaat kalau kita bercelak sebelum tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tapi yang penting semua benda tu kena niatkan kan. Sebab itu yang membezakan antara adat dan juga ibadah, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz untuk pencerahan hari ini berkenaan dengan tidur, waktu tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat amalkan apa yang telah Ustaz kongsikan. Sampai kita bertemu lagi di lain masa minggu depan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.